Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilma. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilma. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana ba'da hadha tafarruqan ma'suma. Amin amin ya rabbal alamin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Tuan-tuan, puan-puan, para jemaah yang dirahmati Allah SWT sekalian, bersyukur kita pada Allah SWT yang mana kita dapat berkumpul untuk kali kedua di masjid yang penuh keberkatan dan kemuliaan ini pada waktu yang penuh mulia, pada waktu manusia yang ramai yang sedang sibuk mencari rezeki, mencari mungkin sesuap makan untuk keluarga. Tetapi tuan-tuan dan perempuan semua berada di jalan untuk mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dalam kebaikan, semuanya dalam keridaan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan perempuan yang Allah SWT sekalian, seperti mana yang kita telah mulakan pada 2 minggu lepas, iaitu kelas pertama kita tafsir. Kemudian ada permintaan untuk buat 2 subjek yang berbeza, iaitu minggu pertama tafsir, minggu ketiga Rabu minggu ketiga sirah. Tetapi saya melihat ada setengah surah yang kita belajar tafsir, dalam itu adanya sirah, maka kita gabungkan. Kita gabungkan 2 dalam 1 tafsir dan juga sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khususnya lebih-lebih lagi sekiranya dalam ayat yang kita nak belajar itu ada berkaitan dengan sirah sahabiah, iaitu wanita-wanita di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada hari ini insya-Allah sekiranya sempat kita akan membincangkan beberapa tajuk, antaranya ialah berkaitan surah Al-Alaq itu sendiri, iaitu kita sambung daripada surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Siapa yang ada Al-Quran boleh buka surah Al-Alaq juzuk 30, iaitu muka surat 597. Juzuk 30 muka surat 597. Al-Quran ataupun mana-mana tafsir ataupun aplikasi dalam handphone, buka surah Al-Alaq, iaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, muka surat 597. Yang pertama insya-Allah kita akan mempelajari tentang surah Al-Alaq itu sendiri, yang kita dah mulakan pada minggu pertama hari itu. Yang kedua insya-Allah kita akan menyentuh tentang insan-insan ataupun manusia ataupun watak-watak yang ada di sebalik surah Al-Alaq ini. Sekurang-kurangnya 2 watak utama, 2 orang yang penting untuk kita kenali dalam menceritakan ataupun mensyarahkan surah Al-Alaq. Yang pertama ialah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, iaitu isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua ialah Abu Jahal, iaitu orang yang paling banyak menentang dan bermusuh dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita buka surah Al-Alaq. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat ini kita dah baca pada kelas pertama kita. Kemudian firman Allah SWT, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila
أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. Maksudnya, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia daripada segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu yang Maha Mulia, yang mengajar manusia dengan pena dan tulisan. Dia mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya. 5 ayat pertama ni kita dah bincangkan hari itu. Seterusnya, sekali-kali tidak, sesungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batas apabila melihat dirinya serba cukup. Sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu lah tempat kamu kembali. Apa pendapatmu tentang orang yang melarang seorang hamba ketika dia melaksanakan solatnya? Apa pendapatmu jika dia yang dilarang solat itu berada di atas kebenaran, atau dia menyuruh orang untuk bertakwa kepada Allah? Bagaimana pendapatmu jika dia yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Tidakkah dia mengetahui bahawa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya? Sekali-kali tidak, sesungguhnya jika dia tidak berhenti berbuat demikian, nescaya kami tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka, iaitu ubun-ubun orang yang mendustai dan derhaka. Maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah, penyiksa orang-orang yang berdosa. Sekali-kali tidak, janganlah kamu patuh kepadanya, dan sujudlah serta dekatkanlah dirimu kepada Allah. Itu terjemahan. Kalau kita tak baca ataupun tak belajar tafsirannya, susah untuk kita faham terjemahan tersebut. Baik. Tajuk-tajuk yang dibincangkan dalam surah ini, yang pertama sekali tentang Iqra. Dia punya keyword dia. Keyword dia ataupun kata kunci yang kita nak faham dalam surah Al-Alaq ialah pertama sekali tentang Iqra. Ada 2 jenis Iqra yang kita dah sebut sebelum ini. Yang kedua, Allah Ta'ala nak menceritakan kita tentang golongan-golongan di kalangan manusia ni. Itu yang kedua. Allah Ta'ala memperkenalkan kepada kita jenis-jenis manusia supaya kita boleh semak diri kita, kita ni golongan yang mana. Yang ketiga, dalam surah ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak menyebut tentang kesudahan orang yang engkar tentang Allah, engkar agama, dustakan agama. Dan yang keempat, perintah daripada Allah untuk kita tergolong dalam golongan yang mana. Okey, ini 4 tajuk penting yang dibincangkan dalam surah Al-Alaq. Setidak-tidaknya kita tahu tajuk-tajuk besar ini supaya mudah kita faham jalan penceritaan, jalan firman-firman Allah SWT ni. Baik. Yang pertama kita kata apa? Tengok akak-akak ni ramai yang menulis. Apa tadi? Saya kata yang pertama tajuknya ialah tentang Iqra, kan? Tentang Iqra. Iqra iaitu belajar, baca. Kita dah sebut hari itu baca di sini ada 2. Yang pertama, ayat yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra yang kedua ada dekat ayat nombor 3, Iqra wa rabbukal akram. Dalam Al-Quran
kaedahnya ialah apa sahaja ayat yang berulang, dia bukan membawa maksud yang sama. Kerana kalau berulang, biasanya kurang faedah. Dalam Al-Quran tak ada ayat yang kurang faedah. Dalam Al-Quran semuanya ayat mempunyai faedah yang tersendiri. Contoh, dalam surah Ar-Rahman banyak berulang, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Banyak kali berulang, 30 kali lebih berulang. Walaupun terjemahannya sama, kita baca terjemahannya, itulah terjemahan dia. Nikmat Tuhan kamu yang manakah lagi yang kamu ingin dustakan. Tetapi dalam tafsir semuanya ada perbezaan dalam tafsir. Dan begitu juga Iqra di sini. Iqra ayat nombor 1 dengan nombor 3, walaupun perkataan Iqra-nya sama, tetapi bermaksud ataupun disyarahkan dengan syarahan yang berbeza. Sebab Iqra yang pertama adalah Iqra baca yang berkaitan dengan kebesaran Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah kamu dengan nama Allah yang telah mencipta. Ini Iqra yang pertama, iaitu Allah perintah kita baca tentang kebesaran dia, kehebatan dia. Kehebatan Allah Ta'ala ni banyak, kita dah sebut dah hari itu contoh-contohnya kan? Dalam bersin kita, dalam salur darah kita, dalam DNA kita, semua ni ada tanda-tanda kebesaran Allah selain daripada yang dikeliling kita ni. Kemudian Iqra yang kedua, Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhan engkau adalah yang maha mulia. Iqra yang kedua dikaitkan dengan Allah memuliakan kita, yang mana kaitannya ialah dengan ayat nombor 4, alladzi 'allama bil qalam, yang memuliakan, yang mengajar manusia menggunakan perantaraan pena. Alat tulis ni akak-akak ni masya-Allah ni ramai yang menulis. Yang lelaki biasanya tak macam tu. Ada juga, saya waktu saya daripada belajar dulu macam tu lah kan. Kalau yang banyak nota ni memang perempuan. Nak periksa je, pinjam nota perempuan. Itu kebanyakannya begitulah kat universiti. Waktu saya belajar dulu, tahfiz dengan ni tak adalah pelajar perempuan. Tapi lepas tu bila masuk master di UKM, ada pelajar perempuan. Waktu tu ramailah. Kalau nak periksa je minta nota dengan perempuan. Tak kira lah dengan pena ataupun komputer, semua itu adalah alat tulis. Alat tulis. Allah Subhanahu Wa Taala mengajar melalui perantaraan pena, alat tulis. Ini Iqra yang kedua. Bermakna dua-dua Iqra ni kita kena gabungkan. Iqra belajar tentang Allah, dan Iqra yang kita belajar ilmu-ilmu yang bermanfaat, matematik, sains, biologi dan sebagainya, semua tu termasuk dalam alladzi 'allama bil qalam. Kena belajar. Ada yang dipanggil ilmu fardu ain, ada dipanggil ilmu fardu kifayah. Antara tuan-tuan perempuan ni ada bidang masing-masing. Ada yang pakar tu, ada pakar ni, ada pandai masak, ada pandai basuh, ada pandai macam-macam. Itu dipanggil ilmu fardu kifayah. Semua tu kita perlu belajar mengikut keperluan dan kepakaran masing-masing. Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah mengajar manusia apa yang dia tak tahu. Ni penting juga, yang mana Allah ingatkan kita, ilmu kita ni milik Allah. Ustaz macam mana pun, syekh macam mana pun, hafiz macam mana pun, ulama macam mana pun, pakar apa sekalipun, tak kira pakar agama ke, pakar komputer ke, pakar kamera ke, pakar apa sahajalah pakar, jangan lupa semua tu milik Allah. Kerana itu jangan sombong. Dah jadi ustaz, konon nak sombong. Dah jadi orang terkenal, nak sombong, tak boleh. Awak tu siapa? Awak tu hamba Allah. Hamba Allah. Ilmu yang ada tu semua pinjaman. Allah beri, bila-bila Allah boleh tarik. Allah boleh muliakan dengan ilmu tu, Allah boleh hinakan dengan ilmu tu. Berapa ramai orang yang ada pangkat, dia mulia, pangkat tu juga yang menyebabkan dia hina. Ada orang dengan sijil PhD dia mulia, ada orang dengan sijil PhD dia, itu yang dia jadi hina. Orang sembahkan udah PhD, tipu, beli dan sebagainya. Jadi semua itu adalah pinjaman. Jadi Allah Ta'ala ingatkan di sini, Allah yang mengajar manusia apa yang tak tahu. Manusia pertama siapa?
Nabi Adam alaihissalam. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Dalam surah Al-Baqarah Allah Taala beritahu kepada kita Nabi Adam alaihissalam waktu dia nak diciptakan oleh Allah Taala. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Apabila Allah SWT beritahu kepada para malaikat, aku nak cipta satu orang manusia sebagai khalifah di atas muka bumi. Ini ja'ilun fil ardi khalifah, aku nak cipta manusia sebagai khalifah di atas muka bumi. Malaikat bertanya, wahai Allah, manusia sebagai khalifah? Sebab malaikat ni dah tahu. Malaikat ni dia duduk di alam yang mana di situ ada Lauh Mahfuz. Jadi mereka dengar dengan cerita ni, nanti bumi ini akan dihuni oleh manusia yang menumpahkan darah, ada pergaduhan. Jadi malaikat telah bertanya, wahai Allah, manusia sebagai khalifah. Allah Ta'ala kata apa? Inni a'lamu ma la ta'lamun, aku tahu apa yang kamu tak tahu. Maka terciptalah Adam alaihissalam. Nak cerita di sini tentang ilmu ni, ilmu yang kita baca ayat Iqra ni. Allamal insana ma lam ya'lam. Allama, telah memberi ilmu kepada manusia apa yang dia tak tahu. Maka Allah Subhanahu wa taala selepas mencipta Adam alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala Allah Taala telah ajar wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah Taala telah memberi ilmu kepada Adam tentang semua perkara. Semua. Setengah ulama kata semua ilmu yang termasuklah hingga ada ke hari ini. Ilmu helikopter, ilmu astronomi, semua ilmu, istilah-istilah matematik, istilah sains, istilah apa kedarah pun kat muka bumi sekarang ni, memang semuanya telah ada pada Adam alaihissalam. Cuma ditransfer pada cucu-cucu dia mengikut keperluan semasa. Kerana Allah Ta'ala dah beritahu wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Semua nama-nama Allah Ta'ala tidak mengasingkan apa-apa yang lain. Iaitu Allah SWT tidak kata kecuali itu dan ini, tidak. Bermakna semua. Ini antara sirah yang kita kena tahu juga, sirah yang dikaitkan dengan tafsir tadi. Maka apabila malaikat telah ditunjukkan pada malaikat bahawa inilah Adam, kemudian Allah Ta'ala tanya, wahai malaikat, sebutkan nama-nama benda ni. Malaikat ni dia jenis memang dia buat apa yang Allah Ta'ala perintah saja. Ilmu dia ilmu yang telah diberi. Dia tak ada ilmu kasab. Ilmu kasab ni maksudnya ilmu yang boleh ditambah, tak ada. Manusia sahaja yang ada kelebihan tu. Dia ada ilmu, satu ilmu. Kita lahir-lahir dulu tak ada ilmu, ada sikit ilmu, kemudian kita boleh menambah ilmu kita. Sebelum ni kita tahu sifir 1, lepas tu kita tambah sifir 2, tambah sifir 3, itu kelebihan manusia. Malaikat tak. Malaikat dia apa yang Allah Ta'ala dah ajar, itulah dia. Dia memang hebat, tetapi dari sudut ilmu dia tidak boleh macam manusia. Maka apabila ditanya pada malaikat, mereka kata, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya Allah, kami tak tahu kecuali apa yang kau ajar pada kami. Maka Allah SWT pun tanya, wahai Adam, ambi'hum bi asma'ihim. Falamma amba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh. Kemudian Allah Ta'ala beritahu Adam, wahai Adam, cerita pada malaikat tentang semua ini. Malaikat sebut, ni malaikat Jibril, ni Mikail, ni cerita itu, cerita ni. Kagum malaikat. Malaikat jadi kagum. Yang pada awalnya malaikat rasa macam memperlekehkan manusia, bila ilmu diberikan kepada Adam cerita satu persatu, kagum malaikat. Mereka terus mensucikan Allah. Terus Allah Ta'ala perintah, sujudlah kepada Adam. Semua malaikat sujud, fasajadu illa iblis, kecuali iblis. Bermakna nak sebut di sini bahawa Allah Ta'ala yang mengajar ilmu pada manusia, kita tak boleh sombong. Dan disebabkan ilmu lah Adam AS telah dimuliakan oleh malaikat, maka kita pun nak mulia dalam sudut agama, kena ada ilmu. Nak mulia dalam sudut dunia, kena ada ilmu. Nak mulia dalam sudut apa sahaja, kita perlu ilmu. Saya sebelum ni saya urus bidang agama. Saya ada madrasah tahfiz di Kesang Laut. Anak kampung sini pun dah berjaya. Seorang jadi hafiz syahadah, Najmuddin bin Yusuf, kan, orang kampung sini.
anak tempatan sini. Dia habis tempat saya, sekarang dia tengah ambil SPM di Adabi. Dulu saya urus madrasah. Lepas tu saya masuk pula dalam bidang umrah dan haji. Umrah dan haji ni maksudnya walaupun bisnes, tetapi ada juga unsur-unsur keagamaan lah, umrah, haji. Lama kelamaan saya masuk, bukan saja umrah haji, saya bawa pergi Palestin, Iran, negara Turki, ada grup-grup ke sana. Itu maksudnya perkembangan daripada agama, lepas tu ada bisnes ini, lepas tu bisnes yang lebih lagi. Apabila bisnes pergi luar negara tak boleh, mulalah baru ni dengan perniagaan restoran, DSU. Baik, nak ceritanya, dunia, saya dulu dalam bidang agama pun perlu pada ilmu. Bila masuk bidang perniagaan pun kena ada ilmu. Tak ada ilmu lingkup. Tak ada ilmu lingkup. Sebelum ni saya ambil pekerja-pekerja ustaz-ustaz. Okey, saya tahu macam mana nak cerita training, macam mana nak ajar pelajar tahfiz, macam mana nak atur pentadbiran madrasah, macam mana. Bila ambil pekerja yang bukan ustaz, bukan bidang agama, masak dan sebagainya, rupanya memang kena ada ilmu juga. Bukannya boleh okey masak jalan, kan. Ilmu jaga cash, kaunter duit, ilmu layan pelanggan, ilmu nak hantar order, ilmu nak masak, ilmu pengurusan pemakanan, banyak. Allamal insana ma lam ya'lam. Allah yang ajar semua. Bukannya ilmu agama saja, ilmu dunia apa semua pun memang ada dia punya ilmu yang kita kena belajar. Nak upgradekan diri dalam bidang dunia, tuan-tuan perempuan bekerja, nak naik pangkat, dia tengok, kalau dulu SPM pun semua dapat kerja dah. SPM dah terlampau ramai, nak kena ada ijazah sarjana muda. Dah ramai sangat pula, dia tapis lagi siapa yang ada master. Master pun dah ramai, kena tengok PhD pula. PhD pun sekarang dah ramai, ramailah menganggur. Tengok pula kemahiran. Walaupun ada PhD, tengok pula kemahiran. Sekarang ni dah masuk trend pada kemahiran. Dia tak tengok sangat sijil-sijil. Sijil tinggi macam mana pun, kerja haprak, kan? Kerja tak boleh pakai, memang tak boleh ambil kerja. Ni ilmu allamal insana ma lam ya'lam. Ini perkara pertama yang kita sebut tadi. Poin pertama yang dibincangkan ialah tentang iqra, tentang ilmu. Selesai. Yang kedua, saya kata apa tadi? Ni sambil ulang gaji ni supaya tak tertidur. Yang kedua apa dia? Jenis-jenis manusia, kan. Alhamdulillah, Masya Allah, baguslah itu. Kalau macam inilah caranya, bulan depan saya datang lagi. Kalau tanya semua tak boleh jawab, saya tak datang dah. Gurau-gurau. Baik, jenis-jenis manusia. Jenis-jenis manusia. Dalam ayat daripada nombor 6 ni, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ar-ruj'a ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa ara'aita in kadzdzaba wa tawalla, sampai situ. Ini membincangkan tentang Abu Jahal dan membincangkan tentang jenis-jenis manusia. Kita ambil jenis-jenis manusia dulu, Abu Jahal nanti. Manusia ini tergolong dalam 4 bahagian secara umumnya. Secara ringkasnya, manusia ini ada 4 jenis. Yang pertama, dia baik, tapi dia tak ajak orang kepada kebaikan. Contohnya, sebagai contohlah, tuan-tuan perempuan datang ni, alhamdulillah, Masya Allah baik, tapi datang sendiri je, nak datang, tak ada ajak kawan-kawan pun untuk datang, sendiri baik, sendiri solat, sendiri mengaji, sendiri tahajud, sendiri duha, sendiri berzikir, sendiri berdoa, sendiri pergi haji, sendiri pergi umrah, buat baik sendiri, tapi tak ada ajak orang. Ini jenis yang pertama. Jenis yang kedua, dia baik dan dia ajak orang. Dia baik dan dia mengajak orang kepada kebaikan, dan dia juga mencegah orang daripada kemungkaran. Ini jenis yang kedua. Dia baik dan dia ajak orang pada kebaikan. Contoh, tuan-tuan perempuan datang dan hello juga kawan-kawan, jom hari ni, awak tak ingat hari ni ada majlis ilmu duha kita, jom. Tu jenis yang kedua. Buat baik dan ajak orang kepada kebaikan. Jenis yang ketiga, dia jahat, dia kufur, dia syirik, dia bukan orang yang baik.
tapi dia tak ajak orang pada keburukan. Dia buat hal dia. Mungkin dia main nombor ekor. Sekarang nombor ekor dah pakai handphone aja, tak perlu pergi nombor kedai ekor. Dia sendiri buat jahat. Ataupun dia ambil dadah contohnya. Apa-apalah benda-benda yang tak baik ni, dia buat sendiri. Dan dia tak halang orang lain buat baik, dia tak kacau orang lain buat baik, dia pun tak ajak orang lain pada keburukan dia. Yang keempat, dia tak baik dan dia ajak orang kepada perkara yang tak baik, dan dia halang orang daripada kebaikan. Ini yang paling teruk. Dia dah tak baik, dia dah tak semayang, dia ajak orang supaya tak semayang juga, dan dia halang orang daripada semayang. Ini jenis yang paling teruk. Daripada empat ini, yang pertama dia sendiri baik, itu dipanggil saleh, orang saleh, solehah. Tetapi kita tak nak setakat jadi saleh, kita nak jadi yang kedua. Yang kedua apa dia? Dia panggil musleh. Musleh ataupun muslehah kalau perempuan, iaitu dia orang baik dan dia ajak orang lain pada kebaikan, seperti Khadijah radhiyallahu anha. Seperti Khadijah radhiyallahu anha, dia orang baik dan dia ajak orang lain pada kebaikan. Dan seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang ketiga ialah apa tadi? Dia tak baik, dia tidak beriman, tapi dia tak cegah orang daripada beriman. Ini macam siapa? Macam Abu Talib, pakcik Nabi SAW. Dia sendiri tidak beriman pada Allah, tetapi dia tidak menghalang orang daripada beriman, dan dia tidak menghalang Nabi SAW daripada melakukan dakwah. Yang keempat, dia jahat dan dia benci orang buat baik, dan dia ajak orang supaya lawan yang baik ini, seperti Abu Jahal, Abu Lahab dan seumpama mereka. Tapi yang kita nak sebut di sini ialah tentang Abu Jahal. Baik, kita lihat apa terjemahan ayat ni yang kaitan dengan Abu Jahal ni. Ara'aital ladzi yanha, apa pendapatmu tentang orang yang menghalang, yanha, menghalang ataupun melarang. Menghalang siapa? Melarang siapa? Abdan idza shalla, iaitu hamba Allah ketika dia solat. Siapa hamba Allah di sini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ara'aita in kana 'alal huda, apa pendapatmu jika dia, iaitu Nabi Muhammad yang sedang solat itu, atas hidayat, 'alal huda, atas hidayat, au amara bit taqwa, atau dia menyuruh ke arah takwa, kebaikan. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla, apa pendapatmu jika dia, iaitu Abu Jahal yang melarang Nabi SAW solat tadi, mendustakan dan berpaling dari kebenaran. Okay, sampai ayat tu, macam mana kita boleh dapat 4 golongan tadi? Ini kita sama-sama dipanggil tadabbur. Macam mana boleh keluarnya 4 golongan daripada ayat-ayat ini? Yang pertama, golongan yang dia buat baik sahaja. Ayat nombor 10, abdan idza shalla, iaitu solat. Dia tak ada cerita ajak orang pada solat dan sebagainya. Ara'aita in kana 'alal huda pun sama, dia dapat hidayat. Au amara bit taqwa, di sini ada sifat yang kedua, muslih tadi, dia baik dan dia ajak orang pada kebaikan, pada takwa. Yang ketiga, orang jahat. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla, tidakkah engkau melihat orang yang mendustakan dan berpaling daripada kebenaran? Dia sendiri, dia buat hal dia jahat cara dia tak ajak orang. Golongan yang keempat, yang dah dia jahat, dia ajak orang daripada jahat pula, ataupun dia halang orang daripada kebaikan, ialah ayat nombor 9 dan 10. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla, iaitu orang yang menghalang daripada kebaikan. Ini 4 jenis manusia yang kita sebut tadi. Baik, ayat ini ada dipanggil asbabun nuzul. Hari itu kita dah sebut setengah ayat ni dia ada asbabun nuzul, sebab-sebab penurunan ayat. Bukanlah apabila berlaku peristiwa itu baru Allah Ta'ala berfirman, tidak. Ini ada kaitan dengan tauhid. Tuan-tuan perempuan sebelum ni banyak ilmu belajar ilmu tauhid kan.
Dalam ilmu tauhid, Allah SWT ni bersifat apa? Qidam. Maksud qidam apa? Iaitu Allah SWT yang pertama, Allah SWT yang awal dan tanpa permulaan. Apa saja firman Allah bukan benda yang baru. Dia bukan mukhalafatuhu lil hawadith. Allah Ta'ala bukan bersifat baru. Kalau kita kata Allah Subhanahu wa Ta'ala tu berfirman, seolah-olahnya seperti mencipta firmannya selepas berlaku peristiwa di zaman Nabi, itu dah salah. Sebab Allah SWT dia punya firman dia pun sama, qidam bersama dengan dia. Firman Allah ni, kalamullah Al-Quran ini bersifat qidam sama dengan Allah SWT, sebab Al-Quran ini ialah kalamullah. Al-Quran ialah kalamullah. Al-Quran bukan makhluk. Itu akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah. Al-Quran bukan makhluk. Yang makhluk yang ni ni makhluk ni. Mushaf ni, kitab ni, kertas ni, tulisan ni makhluk. Tetapi apa yang kita baca tentang firman Allah tu, itu bukan makhluk. Kita menukilkan ataupun kita meniru apa yang difirmankan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita tiru ataupun kita baca semula apa yang difirmankan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, asbabun nuzul dia, Abu Jahal dia ni memang orang yang paling anti dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asalnya nama dia ni Omar bin Hisham. Ni nama asal dia, Omar bin Hisham. Dan dia terkenal dengan kebijaksanaan. Waktu umur dia 25 tahun, umur dia lebih kurang macam umur Nabi. Dia sebaya dengan Nabi. Muda mungkin setahun dua je macam tu. Dia sebaya. Dan dia ni ada kaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atuk yang ketujuh sama. Atuk yang ketujuh tu sama. Dia maksudnya dia serumpun dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, dan umur dia hampir sebaya. Baik, waktu umur dia 25 tahun, dia dah dipanggil untuk masuk bersama-sama dalam mesyuarat besar pembesar-pembesar Mekah. Yang mana pada ketika itu yang boleh masuk mesyuarat tu sebenarnya orang-orang tua yang berumur 50 tahun ke atas saja. Tapi pada ketika itu umur dia 25 dah dibenarkan masuk, sebab dia punya idea dia bagus. Sampai tahap dia boleh menubuh parti orang muda. Ibaratnya begitu. Ini semua bukan kaki politik ni, dia tak tahu cerita ni. Kan ada parti orang muda semua kan sekarang ni. Ibaratnya macam itulah, kita nak kaitkan zaman dulu dengan zaman sekarang. Dia seorang aja anak muda yang boleh masuk mesyuarat. Maka dia dipanggil sebagai Abul Hakam. Dia dikenali sebagai Abul Hakam sebelum dikenali sebagai Abu Jahal. Abu Hakam maksudnya orang yang bijaksana. Bapa kebijaksanaan. Dia punya panggilan dia. Bapa kebijaksanaan, Abul Hakam. Sebab idea dia semua memang bernas-bernas belaka. Tetapi selepas Nabi SAW menyampaikan dakwah Islamiah, dia punya emosi dia jadi lain. Dia menentang Nabi ni sampai tahap di luar kebijaksanaan dia. Sampai kawan-kawan dia yang panggil dia, engkau ni bukan Abu Hakam dah. Sejak Muhammad sampaikan dakwah Islam, engkau ni terlampau sangat dalam memusuhi dia. Engkau punya cakapan kau ni dah menunjukkan kejahilan kau. Abu Jahal, kawan dia sendiri yang panggil dia Abu Jahal. Itu pendapat pertama, kawan-kawan dipanggil. Pendapat kedua, orang Islam yang menamakan dia Abu Jahal. Tetapi kebanyakan sirah mengatakan kawan dia sendiri yang menamakan dia Abu Jahal. Kadang-kadang tuan-tuan sekalian, ada orang lebih baik dia diam daripada bercakap. Kalau dia bercakap nampak macam hebat, dengan jubahnya, dengan serbannya kan, nampak macam hebat ni. Jadi mesti alim besar ni. Tiba-tiba bila bercakap jahil rupanya. Nampak macam alim. Orang kaya nampak macam kaya betul kan, sombong macam orang kaya. Tapi bila cerita rupanya setakat sombong je sebagai orang kaya. Contohnya begitu. Jadi Abu Hakam ni waktu sebelum Nabi SAW buat dakwah, dia memang orang yang hebat. Tapi selepas Nabi SAW jalankan dakwah, dia punya kemarahan dia melebihi segala-galanya, sampai hilang akal lah ibarat macam tu. Cakap tu, setiap cakap dia nampak kejahilan dia. Setiap percakapan dia nampak kejahilan dia. Dia memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam di luar yang sepatutnya. Sampai tahap macam tu.
Jadi tuan-tuan dan Allah sekalian, Abu Jahal ni dialah orang yang paling banyak memberi cadangan kepada kaum Quraisy supaya Nabi SAW ni dibunuh. Jangan tolak ansur dah, bunuh ajalah Muhammad ni. Yang kita dengar cerita selalu ustaz-ustaz berceramah tentang hijrah, ma'al hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi waktu nak berhijrah, Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh Ali tidur di katil dia, kemudian keluar orang kafir Quraisy ramai-ramai nak datang bunuh tu kan. Semua tahu cerita tu kan. Siapa yang punya idea untuk bunuh ramai-ramai tu? Abu Jahal ni lah. Dia punya idea. Dan ketika Umar radhiyallahu anhu nak pergi bunuh Abu Jahal, Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum Umar masuk Islam, dia nak pergi bunuh Nabi tu. Yang beri cadangan si Abu Jahal jugalah. Dia punya cadangan dia bunuh aja. Kalau orang lain tu ada juga cadangan-cadangan yang lain. Cadangan kita boykot dan sebagainya. Tapi Abu Jahal ni cadangan dia memang bunuh, bunuh dan bunuh. Orang yang paling benci Islam. Orang yang paling benci Islam. Dan akhirnya tuan-tuan sekalian, ringkaskan cerita, Abu Jahal ni dialah yang telah membentuk tentera untuk perang, peperangan yang pertama, peperangan Badar. Ni antara kejahatan-kejahatan Abu Jahal. Cerita perang Badar ni ringkasnya, ceritanya panjang. Ringkasnya, kafilah ataupun rombongan perniagaan orang Mekah, dia pergi berniaga ke Syam. Saya dah sebut sebelum ni, orang Mekah ni, orang Quraisy ni, dia punya kehebatan mereka ialah mereka punya perniagaan ialah import ekspor. Ini kehebatan orang Quraisy. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-saif. Musim panas bisnes lain, musim sejuk bisnes lain. Dia orang ni memang orang bisnes hebat. Kerana itu Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu dia bawa perniagaan Khadijah pergi ke Syria, ke Syam, perniagaan dia maju. Kerana orang Mekah ni dia pandai bisnes. Sampai sekarang pun macam tu. Kan kita tengok pergi Mekah, yang berniaga semua orang Bangladesh, Bangla, Yaman, tapi bos-bos dia orang Arab. Dia setakat letak dia punya pekerja je. Baik, nak ceritanya, apabila Abu Sufyan, waktu tu Abu Sufyan belum masuk Islam lagi, dia bawa punya harta pergi ke Syam, Syria, Mekah kat bawah, Madinah, Syria. Dia nak pergi ke Syam, Syam tu Syria, Palestin, Jordan yang sekarang ni. Dia nak pergi ke Syam, dia kena lalu Madinah, bukan lalu kota Madinah betul, tetapi laluan Madinah tu dia kena lalu. Macam kita kat sini Muar lah kan, highway Muar, RNR Muar, bukannya mesti Muar betul kan, tepi Muar sana, ibaratnya macam tu. Abu Sufyan dia kena lalu kawasan Madinah. Jadi Nabi SAW dapat berita bahawa Abu Sufyan nak balik ke Mekah ni, bawa harta yang banyak. Nabi SAW ajak beberapa orang sahabat untuk tunggu Abu Sufyan dekat Badar, setakat untuk menggerunkan sahaja. Bukan nak serang pun, bukan nak ambil harta, setakat nak menggerunkan orang kafir. Itu salah satu daripada sunnah Nabi juga, iaitu menunjukkan kekuatan. Kita kena tunjukkan kekuatan, baru orang kafir takut. Jadi Nabi SAW pergi untuk menunjukkan kekuatan umat Islam pada ketika itu. Maka keluarlah lebih kurang 300 orang bersama sedikit dengan cangkulnya, dengan pedangnya, dengan anak panahnya, bukan untuk perang tapi sekadar persiapan sahaja, bukan persiapan perang yang sepenuhnya. Ya, Abu Sufyan apabila dia dengar cerita ni, yang Rasulullah, yang Muhammad SAW nak pergi tahan dia dekat Badar, mungkin ada orang tertanya sebelum kita teruskan cerita ni, ada mungkin tertanya kenapa Nabi SAW nak buat macam tu. Tuan-tuan sekalian, perniagaan yang dijalankan oleh Abu Sufyan dan orang kafir yang lainnya, sebenarnya mereka dah ambil harta umat Islam yang ditinggalkan ketika hijrah. Abdul Rahman bin Auf, Abu Bakar, Osman bin Affan, ini semua jutawan, kalau bahasa kasarnya jutawan gila mautnya ni. Jutawan gila maut, tinggalkan harta ni bukan sikit-sikit dekat Mekah. Habis dia orang sapu. Suhaib Ar-Rumi, dia datang keadaan miskin, lepas tu kaya, dia tinggalkan semua kekayaan dia. Orang Mekah kata, "Oh, sedap-sedap kau datang dulu miskin, kau dah kaya sebab kami. Kau nak balik, kau nak pergi Madinah bawa harta kau nak pergi. Harta kau tinggal Mekah. Okey, aku pergi. Semua harta kau tinggal, aku tinggal." Maksudnya nak cerita semua harta orang Islam dia orang sapu, dia orang niagakan. Jadi sebenarnya ada hak Nabi SAW nak ambil harta rampasan tu. Tetapi waktu ketika itu bukan Nabi SAW nak rompak, istilahnya rompak, bukan, setakat untuk menggurunkan. Baik, apabila Abu Sufyan tahu, Abu Sufyan pun telah hantar satu orang untuk pecut
daripada dia punya kafilah tu, beritahu orang Mekah daripada Syam ni, dia tahu cerita, dia beritahu orang Mekah supaya hantar bantuan kepada kami. Dia bawa macam-macam ni, dia punya kontena unta dia tu, macam-macam harta bawa ni. Tolong hantar bantuan untuk bantu kami selamat lalu Muhammad ni. Maka Abu Jahal pun dialah yang telah mengumpulkan lebih kurang 1000 lebih tentera, siap berkuda, tentera yang penuh dengan alat-alat senjata perang. Tapi Abu Sufyan ni tuan-tuan sekalian, dia orang bijak pandai, dia orang pandai. Sambil-sambil dia hantar tu, dia pun cari jalan lain mana boleh selamat daripada romblok Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada tahanan, daripada sekatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia pun cari jalan tikus. Cari jalan tikus. Padang pasir kan boleh aja dia nak cari jalan tikus kan. Macam kita pun sama juga kan. Jalan nak ke, contohnya nak ke Batu Pahat, bukannya satu jalan ni aja, ada jalan laut, jalan kampung, mana-mana banyak jalan. Jadi Abu Sufyan dia dah lah cari jalan lain, berjaya lepas daripada sekatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pun hantar semua orang dia, beritahu orang Mekah, stop, tak payah keluar dah, tak payah pergi ke Badar, kami dah selamat. Tapi Abu Jahal dialah yang nak meneruskan. Tak boleh, kita dah berpersiapan, Muhammad ni kita akan hancurkan dia, kita akan habiskan dia atas muka bumi ini, Muhammad dan pengikut dia. Ini Abu Jahal. Kita akan serang dia habis-habisan. Akhirnya mereka keluar berperang di Badar, dan Abu Jahal yang telah terbunuh dibunuh oleh budak muda je. Nak cerita kehinaan untuk Abu Jahal ni. Dia orang hebat sebenarnya, dia hebat dalam ilmu perang. Tetapi Allah Ta'ala nak hina dia, mati di tangan dua orang budak muda, adik-beradik, Mu'az dan Mu'awwid. Mu'az dan Mu'awwid telah bunuh dia, tapi dia tak mati lagi. Akhirnya yang betul-betul telah bunuh dia adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, iaitu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kurus keteging. Abdullah bin Mas'ud ni sahabat Nabi yang tak handsome, kurus keteging, dia punya betis pun kurus, sampai para sahabat pernah ketahukan dia. Kadang-kadang sahabat Nabi ni yang baru-baru, dia orang pun ada juga yang nakal-nakal lah, ibaratnya jadi nakal-nakal. Kurusnya kan, ketegingnya kau punya betis. Tapi Nabi SAW beritahu, inilah betis yang korang nampak macam kurus, apa tu keteging, inilah yang akan memberati mizan Allah SWT, iaitu dalam neraca timbangan yang baik. Abdullah bin Mas'ud adalah orang yang hebat. Kerana itu dia adalah salah seorang sahabat yang Nabi SAW suka dengan bacaan Quran dia. Dia adalah salah seorang sahabat yang banyak menangis. Dialah yang telah membunuh Abu Jahal, dan matilah Abu Jahal dalam peperangan Badar. Inilah kesudahan orang yang benci Islam. Baik, Abu Jahal ni sebenarnya pernah didoakan khusus oleh Nabi SAW untuk dapat hidayat, tetapi tak dapat hidayat. Satu malam Nabi SAW telah berdoa, Allahumma hadi, ya Allah, kau berilah petunjuk dan hidayat kepada salah seorang daripada dua Omar. Omar kan kita kata tadi, nama sebenar Abu Jahal ialah Omar bin Hisham. Omar yang kedua, Omar bin Khattab. Omar bin Hisham, Abu Jahal, Omar bin Khattab. Omar yang kita kenal lah, Omar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya Allah, engkau kuatkanlah Islam dengan salah seorang daripada dua Omar. Yang Allah Ta'ala beri hidayat ialah pada Omar bin Khattab radhiyallahu anhu. Omar bin Hisham, Abu Jahal tak dapat hidayat. Kenapa? Itu hak milik Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nak beri hidayat pada siapa? Tetapi ulama' mengkaji sifat apa yang ada pada Omar bin Hisham si Abu Jahal ni, sifat apa yang ada pada Omar bin Khattab yang Allah SWT beri dia hidayat. Sifat ni penting untuk kita cek diri kita, sifat ni ada ke tak ada dalam diri kita. Baik, yang ada dalam diri Abu Jahal, Omar bin Hisham ni ialah dia tahu kebenaran tetapi dia menentang kebenaran. Omar bin Khattab, dia memang memperjuangkan kebenaran. Buktinya, si Abu Jahal ini waktu ditanya oleh kawan dia, Al-Walid bin Mughirah, kawan dia ni, kawan dalam kafe tu, engkau tentang Muhammad ni, engkau menentang Muhammad, kau musuh Muhammad ni, agak-agak engkau percaya tak Muhammad ni betul? Ataupun kau pernah tak buktikan bahawa Muhammad ni pernah cakap dusta? Dia kata tak pernah. Aku tidak pernah mendapati Muhammad ni berdusta. Bahkan dulu kami panggil dia Al-Amin.
Makna dia apa? Dia percaya bahawa Muhammad SAW punya ajaran dah betul, tetapi dia nak menentang juga. Sebab satu, umur sebaya. Muhammad nanti kalau dibawa ajaran ni pengikut makin ramai, aku pengikut tak ada. Ini masalah pengikut ni, masalah nak jawatan, masalah nak nama. Maka dia telah menentang Nabi SAW, kebenaran yang dibawa Nabi, walaupun dia tahu apa yang Nabi bawa itu adalah benar. Orang yang bersifat macam ni, dia tahu ilmu itu benar, tapi dia menentang, ini susah nak dapat hidayah. Umar bin Khattab pula, tuan-tuan sekalian, dia memang menentang Nabi SAW sebab dia yakin bahawa apa yang Nabi Muhammad bawa itu adalah salah dan sesat. Sebab tu dialah yang sanggup bunuh Nabi SAW, orang lain tak berani nak bunuh. Dialah satu-satunya orang yang berani bunuh Nabi SAW. Dia pun keluar bawa pedang dia nak bunuh Nabi. Dalam perjalanan dia nak bunuh Nabi tu, dia jumpa satu orang. Orang tu cakap apa? Kau nak pergi mana wahai Umar? Nak bunuh Muhammad. Kau ni tak payahlah sibuk tentang Muhammad. Adik perempuan kau sendiri pun dah beriman dengan Muhammad. Panas lah dia. Adik aku perempuan beriman. Terus pergi rumah dia. Fatimah adik dia. Bukan Fatimah anak Nabi SAW, Fatimah lain. Dia terus, dia belasah, dia pukul berdarah apa semua. Akhirnya dia menyesal. Kenapa ni? Kenapa kau beriman? Adik dia dakwah dia. Sekiranya agama Muhammad tu betul, salah ke kami ikut? Situ macam dia tersentak. Selepas adik tu cakap apa? Kalau agama Muhammad tu betul, salah ke kami ikut? Dia macam terfikir. Kalau okey, engkau baca apa tadi? Kau baca apa? Adik dia keluarkan surah Taha. Bila dia baca surah Taha tu menggigil. Umar adalah menggigil. Yang asalnya menggigil nak bunuh Nabi, jadi menggigil cinta nak jumpa Nabi Muhammad SAW. Daripada menggigil tak sabar nak bunuh Nabi, jadi menggigil kerana gerun takut baca Al-Quran ni, dan terus cinta nak jumpa Nabi SAW. Ini bulan Rabiul Awal, bulan yang kita sambut Maulidun Nabi SAW. Cerita-cerita macam ni kita kena tahu. Sirah-sirah macam ni kita kena tahu. Akhlak Nabi SAW. Maka Umar kata apa? Bawa aku jumpa Muhammad. Dengan pedang yang sama dia pergi. Bila sahabat-sahabat Nabi nampak Umar datang dengan pedang, mereka dah siap-siap. Nabi kata biar. Nabi SAW dapat wahyu daripada Allah. Umar datang nak beriman, biar. Umar pun datang peluk agama Islam. Ni antara sebab kenapa Umar dapat hidayat, Umar bin Khattab dapat hidayat, Umar bin Hisham si Abu Jahal tak dapat hidayat. Daripada kisah ini, tuan-tuan kata Allah sekalian, apa yang perlu kita fahami, kita kena cari kebenaran, jangan sesekali menentang kebenaran. Walaupun kadang-kadang kita rasa kebenaran tu macam tidak memihak pada kita. Kalau kita ni, kalau kebenaran tu bersama dengan kita, biasanya mudah kita ikut. Tapi kalau kebenaran tu tak bersama dengan kita, kita nak terima tu susah. Contohnya apa? Benda tu benar, susah kita terima, dan kita mungkin wal-iyazubillah kita menentang kebenaran. Antaranya ialah masalah harta pusaka. Dah kira-kira, aku akak sulung, aku ni abang long, aku yang banyak mak tolong mak dulu waktu korang kecil, aku dah cebokkan korang apa semua. Takkan aku dapat sama rata dengan korang? Mana boleh? Korang ni duduk luar negara, tak pernah jenguk mak, tiba-tiba balik-balik harta nak bagi sama. Dah mula macam tu. Dia tahu Islam ajar macam ni, tak nak terima sebab tidak memihak pada dia. Ini antara ujian kita. Kebenaran tidak memihak pada kita, kita tetap kena terima. Ini antara perkara-perkara yang biasanya masyarakat kita menolak kebenaran. Selain daripada benda-benda yang lain lah. Tapi yang banyak juga berlaku ialah tentang harta pusaka khususnya. Baik. Itu Umar bin Hisham dan Umar bin Khattab radhiyallahu an, tentang sirah mereka dan apa yang kita dapat pelajari daripada sirah-sirah mereka. Dan seorang lagi yang kita nak sentuh tentang peristiwa ini ialah Khadijah radhiyallahu an, satu peristiwa yang panjang sebenarnya, insya-Allah nanti kita akan sebut pada kelas yang akan datang. Baik, ayat itu tadi kita dah sentuh, iaitu 4 golongan. Kita ambil sikit lagi. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Daripada ayat ini, poin nombor 3 tadi apa? Apa poin nombor 3? Daripada surah ini, poin nombor 3 apa dia yang kita akan belajar? Kita sebut tadi
iaitu tentang bagaimana natijah ataupun akibat orang yang mendustakan agama. Dalam 4 golongan tadi, Allah Ta'ala bawakan di sini akibat orang yang mendustakan agama. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidakkah dia tahu, iaitu orang yang mendustakan agama ni, golongan nombor 3 nombor 4 yang kita sebut tadi tu, bi anna Allah yara, bahawasanya Allah Ta'ala melihat. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Sekali-kali tidak, sekiranya mereka tidak berhenti daripada perbuatan itu, perbuatan jahat dan menghalang orang daripada solat tu, sekiranya mereka tidak berhenti daripada perbuatan itu, maka pasti kami akan tarik ubun-ubun mereka. Ubun-ubun ni kat depan ni. Kenapa Allah Ta'ala kata tarik ubun? Sebab biasanya orang yang ditarik ubun dia akan lemah. Sebab tu kalau kita tengok gusti kan, khususnya gusti perempuan lah kan, wrestling perempuan, dia suka menarik rambut kan. Saya tak pernah tengok lah, tapi kalau tengok viral-viral kan, budak-budak perempuan bergaduh kat sekolah tu kan, budak perempuan mesti tarik rambut kat depan, bukan tarik rambut belakang, depan. Sebab bila tarik rambut depan ni, biasanya orang akan lemah. Maksudnya orang kafir ni akan direntap dia punya ubun-ubun depan dia dan diseret nasiyatun kadhibun khati'ah, iaitu ubun-ubun yang mendusta dan yang derhaka, iaitu dia akan ditarik hinggalah masuk api neraka Allah SWT. Kenapa ayat nombor 16 Allah Ta'ala sebut ubun-ubun yang dusta dan yang derhaka? Ini kajian moden telah membuktikan bahawa apabila seseorang itu menderhaka, mendusta atau membuat yang jahat, sebenarnya otak depan dia yang lebih memainkan peranan. Otak kita ni ada banyak, otak depan, otak belakang, kanan kiri, yang mainkan peranan untuk buat jahat dan sebagainya, otak depan. Sebab itu kadang-kadang ustaz-ustaz yang buat ruqyah, yang dia akan pegang depan ubun-ubun. Sebab apa? Otak depan ni yang perlu lebih diruqyahkan berbanding dengan tempat yang lain. Baik. Nasihatin kadhibun khati'ah falyad'u nadiyah. Panggillah sesiapa yang boleh tolong. Allah Ta'ala cabar, wahai orang kafir, panggillah siapa yang boleh tolong kamu. Allah SWT setakat panggil satu sahaja makhluk dia yang dipanggil Zabaniyah, malaikat Zabaniyah, iaitu malaikat yang akan menyiksa ahli neraka. Okay, ini poin yang ketiga. Yang keempat, kita kata apa? Dalam surah ini ada satu perintah yang Allah Ta'ala perintah kita supaya kita tergolong dalam golongan yang mana? Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Dalam berhadapan dengan 4 golongan ini, yang pertama Allah Ta'ala beritahu la tuti'hu, jangan ikut, jangan taat kepada golongan yang jahat dan mengajak pada kejahatan. La tuti'hu, jangan taat orang yang macam Abu Jahal ni, jangan ikut perangai orang macam Abu Jahal ni. Bahkan kita kena apa? Wasjud waqtarib, perbanyakkan sujud dan perbanyakkan mendekati diri pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang Allah Ta'ala perintah kita. Jangan sesekali kita ikut perangai yang jahat. Habis itu macam mana untuk kita selamat daripada ujian-ujian ni? Kadang-kadang kawan kita ada yang ajak kita pergi, jomlah karaoke. Awak dulu zaman-zaman muda awak kan suka karaoke. Awak sekarang ni dah banyak mengaji, Korea sana, Korea sini, Taranum sana, Taranum sini, berjanji sana, sini. Alah, sekali-sekali ni karaoke lah pula kan. Dulu tak ingat ke zaman-zaman muda kita dulu sekali-sekali je. Waktu dah pergi kerja kahwin nanti dah tengok ada kan, ada itu ada ni, gatal ke tangan ni, nak pegang ke ni. Contoh kan, la tuti'hu, jangan ikut. Jangan ikut. Wasjud, perbanyakkanlah sujud. Dan ini adalah tempat yang paling kita dekat dengan Allah SWT. Nabi SAW beritahu, tempat atau waktu yang paling kita dekat diri dengan Allah ialah ketika kita bersujud. Maka perbanyakkanlah doa dalam sujud. Ini sekarang ni kita menuntut ilmu, kita dekat dengan Allah juga. Kita telah mengambil satu keputusan jalan untuk dekat dengan Allah melalui ibadat kita, hadir majlis ilmu. Tetapi ada waktu yang paling kita dekat dengan Allah, paling dekat dengan Allah, iaitu ketika kita sujud. Kerana itu kalau sujud, usahakan sujud lama-lama. Kalau tengah sembahyang fardu tak boleh lah. Solat fardu ni imam dia kena kira banyak perkara. Ambil kira dia punya makmum dia mungkin ada migrain, pening, nak cepat dan sebagainya. Itu imam. Sembahyang berjemaah dia tak boleh buat macam tu. Tapi kalau sembahyang sunat, sembahyang sunat kita boleh solat lama-lama, panjang-panjang, sujud lama-lama, panjang-panjang.
Habis tu ustaz, saya tak pandai kalau ustaz nak baca apa sujud panjang-panjang. Kita baca apa-apa doa dalam bahasa Arab yang kita ada hafal. Rabbana atina fid dunya hasanah contohnya. Baca 10 kali boleh, 20 kali, 100 kali, 1000 kali boleh, tak ada halangan. Saya tahu doa tu je ustaz, yang bahasa Arab, doa lain baca. Tahu lagi satu, confirm semua tahu, ihdinas siratal mustaqim, tu doa juga. Ya Allah, tunjukkanlah aku jalan lurus. Bacalah 1000 kali pun tak kisah. Doa, perbanyakkan doa dalam sujud. Dalam sujud, dalam solat mesti kita doa dalam bahasa Arab, tak boleh doa bahasa lain. Bahasa Jawa ke, bahasa Inggeris ke, bahasa Jerman ke, tak boleh. Mesti dalam bahasa Arab. Kalau kita cakap bahasa lain, dia dah batal. Kalau tak tahu juga, nak tahu nak doa apa, ustaz, saya memang tahu doa Rabbana atina fid dunya hasanah tu, tapi saya ada hajat lain yang saya nak doa ustaz dalam sujud, macam mana? Adakah perlu saya menghafal bahasa Arab? Tidak perlu. Kalau tak nak batal solat, doa dalam hati pun boleh. Walaupun dia lebih pada niat, tetapi Allah Ta'ala maha mengetahui kelemahan kita, Allah Ta'ala maha mengetahui hajat kita. Sujud lama-lama, doa dalam hati, dalam bahasa Melayu, bahasa Jawa, bahasa Inggeris, bahasa apa-apalah yang kita tahu. Doa dalam hati, ya Allah aku nak ni, ya Allah aku ada masalah ni, aku ada masalah hutang, aku ada masalah sakit, aku ada masalah kebun, aku ada masalah ni. Dalam hati, tak ada masalah. Tapi kalau tak erti juga, ustaz saya takutlah, mungkin saya terdoa dalam hati nanti saya tercakap ke nanti, batal pula solat saya. Okey, tak apa, beri salam masa habiskan solat, sujud, niat sujud sunat untuk doa, sujud waktu tu. Walaupun kita bukan masuk dalam solat, tapi setidak-tidaknya Allah Ta'ala mengetahui kita punya kelemahan dan keperluan kita. Sujud, lepas beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sujud doalah, boleh, tak ada masalah. Cuma tidaklah seafdal yang kita doa dalam sujud yang dalam solat tu. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Selain daripada kita bersujud pada Allah dalam solat kita juga sujud syukur, kita juga sujud sahwi dan segala jenis sujud. Waqtarib, kita dekatkan diri dengan Allah SWT dalam setiap masa dan keadaan. Dekatkan diri dengan Allah ni bukan mesti sahaja atas tikas sejadah. Ini kita kena faham. Dekatkan diri pada Allah bukan mesti dengan tasbih. Dekatkan diri dengan Allah bukan mesti buka Quran. Ayat ini lebih umum, wasjud khusus, waqtarib lebih umum, iaitu selain daripada, jangan pula kita baik kalau solat kita baik, keluar saja masjid kita dah tak baik, bukan. Waqtarib ni dalam keadaan apa sahaja. Contoh, Nabi SAW beritahu, perbanyakkanlah sedekah. Nabi SAW pun sebut jenis-jenis sedekah, itu sedekah, ini sedekah, itu sedekah. Kemudian Nabi SAW itu apa? Dan menyuapkan makanan kepada mulut isteri juga adalah sedekah. Dan semua dah berkeluarga ni kan, Nabi SAW itu apa? Hubungan suami isteri juga adalah sedekah. Maksudnya kita mendekatkan diri kita dengan Allah, kita beri makan pada anak isteri pun mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Anak kita beri makanan yang cukup, yang berkhasiat, yang berzat. Isteri kita beri makanan yang betul. Dan begitu juga apabila melepaskan nafsu yang halal, suami isteri pun adalah mendekatkan diri pada Allah. Sahabat pun tanya, ya Allah, wahai Rasulullah, menyempurnakan hak kemaluan pun adakah sedekah? Nabi SAW beritahu apa? Bagaimana kalau dia tidak melakukan benda yang halal, dia benda yang haram, dosa. Jadi lawannya adalah pahala, iaitu hubungan suami isteri. Itu pun mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Nak ceritanya, kalau itu pun dah dikira mendekatkan diri dengan Allah, apatah lagi kebaikan yang lain. Kita bantu orang susah, kita bantu orang miskin, kita masukkan duit dalam tabung masjid, tabung sekolah, tabung itu, tabung ini. Apa sahaja ruang dan peluang kita boleh dekatkan diri dengan Allah, buat. Apa sahaja ada peluang dan ruang kita dekatkan diri dengan Allah Ta'ala, buat. Dengan kenderaan kita boleh dekatkan diri dengan Allah. Naik kenderaan dengan sunnah-sunnah Nabi SAW, baca doa subhanallah sakharana hadza sampai habis. Pakai baju, mendekatkan diri Allah dengan pakai baju. Baca doa pakai baju, alhamdulillahilladzi kasani hadza thawb wa razaqani min ghairi hauli min wala quwwah. Selagi mana kita pakai baju, mereka tulis pahala tutup aurat, pahala tutup aurat. Panjang sangat Ustaz baca doa tu. Panjang, kalau tak hafal baca bismillah cukup. Bismillah. Buka bismillah, pakai selipar bismillah, buka selipar bismillah. Semua waqtarib.
Dekatkan diri dengan Allah Ta'ala dalam apa sahaja keadaan kita. Dekatkan diri dengan Allah SWT. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan insya-Allah sedikit sebanyak perkongsian kita pada pagi ini selama 1 jam dapat menambahkan lagi kita kefahaman tentang ayat Al-Quran dan terdedah mengetahui sirah-sirah Nabi SAW, dan yang penting kita nak bawa ayat-ayat Al-Quran ini dalam kehidupan kita. Itulah tujuan kita belajar sirah, itulah tujuan kita belajar tafsir, nak membawa firman-firman Allah, nak membawa sirah-sirah yang kita belajar, yang baik, yang buruknya, yang baik kita nak bawa dalam kehidupan, yang tidak baik kita nak jauhkan daripada kehidupan kita. Apa yang baik daripada Allah Ta'ala, apa yang tidak baik atas kelemahan dan kekurangan diri saya sendiri, walaupun semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah kelas kita yang akan datang pada bulan 11 minggu yang pertama, sekiranya ada apa-apa pembatalan dan sebagainya saya akan maklumkan lebih awal insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan fi wa shifaa'an min kulli da'. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'u, min qalbin la yakhsha', min nafsin la tashba', min 'aynin la tadba', min khashyatika wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma astur 'awratina wa amin rawatina. Allahumma ihfazna min bayni aydina wa min khalfina wa 'an aymanina wa 'an شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث وأصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. Ya Allah ya Rahman Rahim, ampunkanlah segala dosa kami, ampunkanlah segala dosa kami, ampunkanlah segala dosa kami, ampunkanlah juga dosa kedua ibu bapa kami, dosa adik-beradik kami, sahabat handai kami, saudara mara kami, guru-guru kami, dan dosa mereka yang pernah berjasa dan berbakti pada kami. Ampunkanlah segala dosa-dosa mereka dan kami. Ya Allah ya Rahman Rahim, sesungguhnya kami adalah hamba-hamba Engkau yang lemah ya Allah, sesungguhnya kami adalah hamba-hamba Engkau yang banyak kekurangan ya Allah. Oleh itu ya Allah, Kau bantulah kami dalam segala urusan kami ya Allah. Bantulah kami dalam urusan agama kami, bantulah kami dalam urusan ibadat kami, bantulah kami dalam urusan dunia kami, bantulah kami dalam urusan ilmu kami, bantulah kami dalam urusan mengurus keluarga kami. Ya Allah ya Rahman Rahim, berikanlah kami kejayaan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, jauhkanlah kami dari kegagalan dan kerugian di dunia dan di akhirat. Ya Allah, satukanlah hati kami atas kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah ya Rahman Rahim, di kalangan kami ya Allah ada yang Kau uji dengan penyakit ya Allah, maka Kau sembuhkanlah ya Allah kami daripada segala penyakit ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, di kalangan sahabat-sahabat dan kawan-kawan kami dan jemaah kami ya Allah, ada yang dulu pernah bersama kami ya Allah dalam menuntut ilmu dan datang solat berjemaah ya Allah, tapi ya Allah sekarang Kau uji mereka ya Allah hinggalah mereka tidak dapat datang majlis ilmu dan juga masjid dan surau ya Allah. Ya Allah, kasihanilah mereka ya Allah, Kau sembuhkanlah mereka ya Allah dari segala penyakit-penyakit ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, ada di kalangan kami yang Kau uji dengan hutang piutang yang membebankan ya Allah. Ya Allah, Kau lapangkanlah ya Allah, Kau lepaskanlah kami dari segala hutang piutang ya Allah. Ya Allah Rahman Rahim, ada di kalangan kami ya Allah yang mungkin Kau uji dengan masalah keluarga, anak, isteri dan sebagainya ya Allah. Ya Allah, Kau janganlah uji kami dengan ujian yang tidak mampu kami tanggung dan kami lalui ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, Kau selamatkanlah kami ya Allah daripada azab Engkau di dunia dan di akhirat ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, Kau dekatkanlah kami ya Allah dan Kau cintakanlah kami ya Allah dengan Al-Quran, dengan zikir, dengan doa, dengan solat, dengan masjid, dan dengan bertakwa dan mengajak kepada kebaikan, mencegah daripada kemungkaran. Ya Allah ya Rahman Rahim, banyak lagi yang Kamu mau pinta ya Allah, banyak lagi yang kami mahu pinta ya Allah, banyak lagi yang Kamu minta ya Allah, yang kami mahu minta kepada Engkau ya Allah yang Maha Hebat ya Allah. Kau sahaja mengetahui akan hajat-hajat kami ya Allah. Oleh itu ya Allah, apa yang baik untuk kami ya Allah Kau tetapkanlah, Kau mudahkanlah ya Allah. Apa yang tidak baik ya Allah, Kau jauhkanlah ya Allah dari kami ya Allah. Sesungguhnya Engkau adalah Tuhan kami, tempat kami mengadu ya Allah. Tiada tempat kami mengadu kecuali Engkau ya Allah. Sekiranya Engkau tidak menerima doa dan rintihan kami ya Allah, siapakah lagi yang akan menerima dan mendengar rintihan dan doa dan hajat-hajat kami ya Allah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul
حساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Okay, insyaAllah.